jam. 13 minit. Muhammad. Saya minta kebenaran untuk Kak Mas. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya telah menelitikan ucapan dan dokumen belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Belanjawan kali ini diberi tema Bajet 2022, Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Ayat yang cantik, power. Tapi adakah maksud ayat ini dicerminkan dalam belanjawan kali ini? Kalau benar nak bina sebuah keluarga Malaysia yang harmoni dan makmur, maka perkara pertama yang kena dilakukan ialah kena adil kepada semua. Menteri Kewangan ada sebut 11.4 bilion ringgit diperuntukkan untuk pelbagai program agenda permekasaan Bumiputera. Ini berita yang baik dan kalau boleh saya sarankan supaya tambahkan lagi, ya. Tapi apabila kita lihat pula kepada peruntukan kepada komuniti lain, sedih perbandingannya. Saya sebut di sini. Masyarakat Cina dapat 200 juta ringgit, orang India dapat 145 juta ringgit, orang asli dapat 274 juta ringgit. Dalam kata lain, yang dikatakan kononnya keluarga Malaysia ini, anak sulung dapat 10 ringgit, anak kedua dapat 18 sen, anak ketiga sekupang 3 sen. Nak beli sepinggan mi bodoh kat warung Pak Hasan di Melaka pun tak cukup. Itu 2 ringgit sekepingan. Tak masuk telur lagi. Jadi macam mana nak hidup berkeluarga kalau wujud dasar pilih kasih yang begitu ketara sekali? Orang-orang politik ekstrim tak perlu nak perobok-perobok. Konon saya anti ini atau anti itu. Di Bukit Mentajam, apabila saya bantu orang susah, saya tak pernah tanya hang agama apa, hang kaum apa, hang kalian parti mana. Kita bantu semua yang memerlukan bantuan dan inilah yang diajarkan kepada saya. Bantu mana yang perlu bantuan, bukan bantu orang-orang kita sahaja. Dalam krisis ekonomi ini disebabkan oleh kegagalan pengurusan pandemik COVID, perniagaan-perniagaan yang terkejundang, pemiliknya tak kira daripada kaum apa, agama apa, latar belakang apa. Justru kalau kita nak pastikan PKS, sektor PKS ini bangkit semula, PKS tak kira siapa pemiliknya perlu dibantu kerana setiap perniagaan bergantung kepada satu sama lain. Melayu jatuh, Cina jatuh. Cina jatuh, India jatuh. Sabah Sarawak jatuh, Semenanjung Malaysia turut tersungkur bersama. Jadi saya minta Menteri Kewangan tengok balik jurang yang terlalu besar ini. Keduanya, seorang lagi anak yang terabai dalam belanjawan keluarga Malaysia ini ialah golongan M40. Saya dah banyak kali bangkit tentang fenomena orang miskin baru, OMB. Dulu kita ada orang kaya baru, OKB. Tapi dalam keadaan pandemik ini muncul pula orang miskin baru. Sebelum pandemik, OMB ini tidak tergolong dalam kumpulan miskin ataupun memerlukan bantuan siapa-siapa. Tapi disebabkan pandemik yang berlarutan, kegagalan pengurusan ekonomi, maka golongan ini ada yang hilang kerja, gaji kena potong, kena ambil cuti tanpa gaji, ada yang terpaksa menggulung tikar perniagaan mereka, jatuh sakit, ada yang meninggal dunia, menyebabkan keluarga hilang tempat pergantungan. Benda ni saya dah habaq sejak tahun lepas. Tapi kini disahkan oleh Perdana Menteri sendiri apabila beliau melaporkan dalam Dewan Yang Mulia ini pada September 2021 bahawa sebanyak 20% ataupun hampir 600,000 isi rumah daripada kumpulan M40 telah jatuh miskin ke dalam kategori B40. Dalam kata lain, golongan kelas pertengahan negara kita semakin menyusut. Ini perkara serius. Dalam belanjawan ada sebut B40, 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 bagus. Bagus, kita perlu bantu B40. Tapi kalau kerajaan terus mengabaikan golongan M40, maka negara kita akan kehilangan kumpulan produktif utama yang menjana ekonomi negara. Jika tak dapat beri bantuan terus tunai seperti untuk B40 itu, sekurang-kurangnya berilah potongan cukai yang lebih banyak kepada contohnya insurans kesihatan. Ya. Saya cadangkan pelepasan insurans pendidikan dan perubatan kita naikkan dari 3,000 kepada 5,000 dalam cukai pendapatan. Dan saya juga harap kerajaan akan meningkatkan kadar pelepasan individu dalam cukai pendapatan itu. Kali terakhir dikaji dan dinaikkan ialah tahun 2010, sudah 12 tahun. Jadi saya cadangkan untuk tahun ini pelepasan individu boleh dinaikkan dari 9,000 hingga ke 12,000. Ya, kerajaan tak perlu risau kalau potongan ini dan pelepasan ini akan mengurangkan hasil kerajaan kerana ianya akan dibelanjakan oleh golongan M40 ini dalam ekonomi negara juga. Dan kerajaan akhirnya akan memperoleh hasil dalam bentuk yang lain. Kalau nak beri komputer riba, nak beri tablet dan sebagainya,
Jangan hanya fokus kepada B40 saja. Kadang-kadang saya tengok dalam kawasan saya bagi komputer riba, saya bagi tablet walaupun semasa itu belum ada peruntukan kerajaan. Saya tengok kadang-kadang M40, kalau anak 2 orang, 3 orang, 5 orang, lagi ramai lagi tak payah katalah. Macam mana ibu bapa mereka nak mampu untuk memberikan peranti kepada semua. Jadi masukkan sekali kategori M40 dalam pemberian peranti dan kemudahan. Saya juga nak sentuh tentang isu Bantuan Keluarga Malaysia, BKM atau dulunya BRIM, kemudian jadi BSH, BPR, BPN. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Tukar kepala, tukar nama. Syarat pun bertukar-tukar. Akhirnya rakyat jadi keliru. Saya cadangkan supaya kerajaan letakkan saja program bantuan tunai ini di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai program kebajikan tetap. Kaji elok-elok syaratnya. Guna piawaian yang terkini. Contohnya, pendapatan garis kemiskinan PGK. Sekarang ialah RM2,208. Kita guna itu. Jangan macam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dulu. Kata kena guna PGK lama 980 sebab kerajaan tak mampu nak tanggung. Kemudian Menteri Kewangan pula kata sekarang akan guna PGK makanan iaitu RM1,169. Kita nak tolong orang miskin ke apa ni? Kalau PGK ialah RM2,208, maknanya jika pendapatan di bawah tahap ini sudah dikira miskin. Kita gunakan PGK keseluruhan saja, jangan buat sekerat jalan. Dan saya juga nak highlight aduan yang saya terima daripada seorang pesara kerajaan dan anggota polis bantuan. Beliau merupakan anggota polis bantuan dan juga pesara kerajaan. Yang ini saya tengok dalam sosial media ramai yang komplain. Kerana beliau memiliki saham di sebuah syarikat bas henti-henti. Dan syarikat itu dah tak pernah isytiharkan dividen sejak 10 tahun lalu. Dan kita semua tahu keadaan syarikat bas henti-henti sampai Menteri Kewangan terpaksa mengumumkan peruntukan 80 juta untuk membantu mereka meneruskan perkhidmatan demi untuk golongan B40. Tapi kerana beliau ini mempunyai saham di sebuah syarikat yang kecil, tidak ada dividen, maka beliau tidak layak untuk dapatkan bantuan tunai. Jadi saya harap kaji semula syarat ini. Saban tahun kita lihat kerajaan umum itu dalam belanjawan. Namun akhirnya dalam bab umum dan bab pelaksanaan 2 perkara. Sampai ada orang kata dengar boleh, percaya jangan. Macam mana nak hidup berkeluarga kalau rakyat sendiri tak percaya kepada kerajaan? Dan macam mana rakyat nak percaya jika kerajaan sendiri tak jujur? Asas kepada pemulihan ekonomi pasca COVID-19 bukan pengumuman yang indah-indah. Kerajaan perlu tegas dalam isu tadbir urus baik. Good governance, kena ada usaha larang rasuah, tender terbuka, halang penyalahan guna kuasa, peruntukan kepada ketua-ketua bahagian parti politik kena dimansuhkan. Pengagihan jawatan dan habuan seperti yang dilakukan oleh Paguh dulu perlu dihentikan. Peruntukan biarlah disalurkan kepada wakil rakyat. Tak kira parti mana, salur kepada jabatan kerajaan untuk pelaksanaan mengikut garis panduan kerajaan baru lebih telus. Dan saya tengok sekarang ada trend untuk tubuhkan yayasan. Saya tak faham kenapa perlu tubuh yayasan. Jika prosedur tertentu dalam kerajaan menghalang daripada memberi bantuan terus kepada golongan rentan, maka kita ubah prosedur itu. Bukan tubuh lebih banyak yayasan. Saya khawatir yayasan-yayasan ini kemudiannya dijadikan sebagai saluran untuk mengalihkan dana kerajaan kepada kepentingan politik, kepada kepentingan peribadi dan kroni. Dan saya nak tanya di sini dan minta Menteri Kewangan senaraikan yayasan-yayasan kerajaan, fungsinya, nama pengerusi dan belanjawan yang telah diperuntukkan untuk yayasan-yayasan ini. Jangan kita ulangi skandal 1MDB oleh pekan. Sehingga hari ini rakyat masih lagi tercungap-cungap bayar hutang 1MDB. Tahun depan saya tengok laporan kita kena bayar hutang 14.5 bilion ringgit. Tahun kemudian satu lagi 2023 kita kena bayar 12.46 bilion ringgit. Lepas bayar yang itu kita ada lagi hutang baki 5 bilion kena bayar. Saya minta Najib masukkan benda ini dalam status Facebook beliau. Kerajaan Keluarga Malaysia perlu jujur. Bila kita lihat laporan tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan, saya nampak kerajaan telah mengumumkan dividen Petronas, nak ambil dividen Petronas sebanyak 18 bilion pada tahun 2021. Tapi senyap-senyap dia bukan ambil 18 bilion, dia ambil 25 bilion. Dia umum nak ambil 1 bilion dari khazanah, tetapi akhirnya senyap-senyap dia ambil 2 bilion. Bank negara pula dia tak umum, tapi akhirnya senyap-senyap dia ambil 4 bilion ringgit.
Keluarga Malaysia apa ini? Ayah kata kat mak nak pakai wang simpanan keluarga 10,000 nak buat modal pusing bisnes. Mak dah setuju. Tapi akhirnya senyap-senyap IRP ambil bukan 10,000, ambil 20,000. Entah nak pakai kat mana, nak pakai kat siapa, silap hari bulan dia buka lagi dapur baru. Mengapa perkara ini boleh berlaku? Menteri Kewangan kena jawab. Dalam 2 tahun ni, Tuan Yang di-Pertua, ramai warga negara Malaysia dan juga warga negara lain yang mempunyai keluarga terdekat di Malaysia tidak dapat pulang ke negara kerana sekatan perjalanan merentas sempadan negara. Tragisnya ialah anak-anak yang tinggal di luar negara tidak sempat pulang untuk menatap wajah ibu bapa mereka yang sedang tenat untuk kali terakhir sehinggalah ibu bapa mereka itu meninggal dunia buat selama-lamanya. Saya tidak salahkan Jabatan Immigration. Mereka ikut prosedur nak menjaga keselamatan kita semua. Dan saya dimaklumkan bahawa keperluan memohon My Travel Pass untuk warga negara Malaysia memasuki semula ke negara ini sudah dimansuhkan. Namun, saya ingin menyaran kepada kerajaan agar mempermudah dan mempercepatkan permohonan kepada mereka yang bukan warga negara Malaysia untuk pulang melawat keluarga terdekat seperti ibu bapa, isteri, suami ataupun saudara mara yang dalam keluarga terdekat itu yang mungkin sedang sakit tenat ataupun untuk menghadiri upacara-upacara penting terutamanya pengkebumian ahli keluarga mereka. Ketika orang tengah bersedih dan berkabung, mereka terpaksa lagi menghadapi karena birokrasi yang lama dan sentiasa berubah-ubah. Sudah jatuh ditimpa tangga, sudah pahit bercampur sedih. Saya rasa this is the least that the government can do for them dengan izin. Ya, permudah dan percepatkan proses permohonan. Dan saya tengok akhir sekali saya masukkan ni dalam perenggan terakhir saya, penutup saya ya, sebab saya tak nak orang kata kita memberikan fokus kepada nama ataupun label ya seperti dalam isu timah itu. Saya tak faham kenapa keluarga kerajaan Malaysia ini beralih daripada menggunakan perkataan belanjawan kepada bajet. Belanjawan itu kata terbitan asli bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Bajet pula ialah transliterasi ataupun transliteration dengan izin bahasa orang putih. Kita dah elok-elok pakai perkataan belanjawan. Apa pula tiba-tiba tukar jadi bajet. Pom-pam nak dukung bahasa Melayu. Pom-pam kata parti saya kononnya anti ini, anti itu. Zaman Bagan jadi Menteri Kewangan pun dia guna belanjawan. Apa sebabnya ya kerajaan sekarang yang kononnya juara Melayu, naikkan bilangan judi dan sekarang ketepikan bahasa Melayu dalam dokumen penting negara iaitu belanjawan. Saya minta Dewan Bahasa dan Pustaka kena tegur juga ya, jangan jadi harimau tak bertaring. Dulu semasa di KBS saya sentiasa ya kita berinteraksi dengan DBP dan DBP ketika itu hebat gah. Jadi saya harap menteri dan kerajaan akan melihat kembali perkara ini. Tak payah kita ubah-ubah dah. Kita dah selesa guna perkataan belanjawan, kita gunakan perkataan belanjawan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Bertajam.